kamu lihat kat sini, ayat ada sekumpulan perkataan susunan yang sempurna menggunakan maksud yang sempurna. Okey, ayat yang sempurna mengandungi dua bahagian utama, iaitu adanya subjek dan adanya predikat. Manakala subjek itu ialah bahagian yang kena terang, manakala predikat pula adalah ayat yang menerangkan subjek. Okey, ini ialah perkara pokok. Seterusnya, ini contoh-contoh yang cikgu dah terang kepada kamu tadi. Contoh-contoh subjek dan contoh-contoh predikat. Contoh subjek dan juga predikat. Dan dalam bahasa Melayu, ada 4 jenis frasa. Ada frasa nama, ada frasa kerja, ada frasa adjektif, dan ada frasa sendi nama. Ada 4 frasa yang kamu kena tahu, kena pasti. Dan kamu lihat kat sini, lihat contoh kat sini. Dalam satu ni, pola satu ni, subjek dia ialah Ali bin Ahmad. Ali bin Ahmad ini ialah frasa nama. Kamu tahu ni, frasa nama, pelajar lelaki. Ini ialah predikat dan juga frasa nama. Manakala pola yang kedua pula ialah engkau. Engkau ialah frasa nama, manakala memberi aku dorongan ialah frasa kerja. Okey? Manakala yang ketiga pula ialah sahabatku ialah frasa nama, pintar sekali. Pintar ni ialah adjektif, frasa adjektif. Okey, dan keempat pula ialah pola keempat ialah abang. Abang ialah frasa nama. Ke kedai buku ialah frasa sendi. Kamu lihat kat sini. Yang apa yang tertera kat sini, yang berwarna hitam tu, inilah yang kamu boleh tahu kenal pasti adakah dia frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif ataupun frasa sendi. Ini ialah perkara yang kamu tahu. Dan kita pergi kepada yang sini, kita lihat pula pola yang pertama. Kamu akan diperkenalkan dengan 4 pola dasar dalam bahasa Melayu. Dan kamu akan pelajari pola 1 iaitu frasa nama dengan frasa nama. Pola 2 ialah frasa nama dengan frasa kerja. Ni soalan-soalan dalam SPM memang ada. Dan frasa nama dan frasa nama, kita lihat frasa nama. Dan ayat-ayat ini dibina menggunakan frasa nama sebagai subjek, manakala frasa nama ialah sebagai predikat. Contoh ayat kat sini kamu lihat, Yusuf Ishak ialah frasa nama. Presiden pertama Singapura, frasa nama. Okey. Manakala beliau juga ialah frasa nama, manakala wartawan ialah frasa nama. Yang ketiga pula ialah akhbar beliau, frasa nama, utusan Melayu, frasa nama. Dan yang keempat pula iaitu utusan Melayu ialah frasa nama, akhbar bahasa Melayu adalah frasa nama. Dan yang kelima pula, bahasa Melayu ialah frasa nama, manakala bahasa kebangsaan Singapura ialah frasa nama. Ini ialah pola pertama yang kita belajar. Iaitu frasa nama dengan frasa nama. Cikgu harap kamu nampak yang apa yang cikgu dah terang dekat situ. Okey, dan kita pergi kepada slide yang kedua. Slide yang ketiga, cikgu tak ingat. Okey, slide yang seterusnya ialah frasa nama. Kamu lihat ke ni? Seorang budak lelaki sedang berbasikal. Yang cikgu highlight kat sini, seorang budak lelaki ni ialah frasa nama. Yang kedua, seekor anak kucing mengiau-ngiau di situ. Seekor anak kucing ini ialah frasa nama. Mengiau-ngiau, okey? Ini ialah frasa nama. Udin mendengarnya dengan teliti. Udin ialah frasa nama. Okey? Kucing itu terjatuh ke dalam longkang. Kucing itu ialah frasa nama, manakala longkang ialah juga frasa nama.
Ayat yang kelima, ayat yang kelima, Udin ialah frasa nama, manakala anak kucing itu juga frasa nama. Kamu tengok sini ini adalah perkataan-perkataan yang dikenal pasti sebagai frasa nama. Frasa nama tu sebenarnya kita boleh bentuk, kamu tengok sini boleh dibentuk daripada dua atau lebih perkataan. Contohnya orang Melayu, pokok kelapa, kawasan perumahan dan sebagainya. Kita boleh bentuk lebih daripada satu perkataan di situ. Okey. Pola yang kedua di sini ialah frasa nama dengan frasa kerja. Okey, frasa nama kat sini ialah, kita lihat kat sini frasa nama sebagai subjek, manakala frasa kerja sebagai predikat. Okey. Contoh yang pertama kat sini. Wartawan ialah frasa nama. Manakala menulis berita, frasa kerja. Kamu tengok yang menulis, perkataan menulis ni, frasa kerja. Ayah, frasa nama. Membaca akhbar utusan Melayu. Membaca ni ialah frasa kerja. Okey. Yang ketiga, akhbar utusan Melayu. Ini ialah frasa nama. Manakala yang ini frasa kerja ialah dibaca. Dibaca ni ialah frasa kerja. Ni ialah kata kerja. Dibaca oleh orang ramai. Keempat, Yusof Ishak ialah frasa nama. Manakala menjadi presiden pertama Singapura ialah frasa kerja. Dan yang terakhir sekali, presiden Singapura ialah frasa nama. Manakala frasa kerja pula ialah membaca. Kamu tengok sini, membaca ada kat sini, membaca ialah frasa kerja. Okay, cikgu harap kamu faham beberapa perkara ni. Dan kita pergi kepada frasa yang ketiga. Pola yang ketiga. Pola yang ketiga iaitu adanya frasa nama dengan frasa adjektif. Frasa nama dengan frasa adjektif. Okay. Ayat-ayat ni dibina menggunakan frasa nama sebagai subjek. Sebagai subjek. Manakala frasa adjektif sebagai predikat. Dan kita lihat contoh yang pertama di sini. Okay. Ideal ialah frasa nama. Kamu tengok sini ideal frasa nama. Sangat rajin. Sangat rajin ialah adjektif. Sangat rajin. Rajin ni ialah adjektif. Okey. Manakala yang kedua, guru ideal. Guru ideal ni ialah frasa nama. Wartawan. Dia menunjukkan sifat guru ideal ni, dia ialah wartawan. Ini ialah frasa adjektif. Manakala yang ketiga, buku adab Melayu ialah frasa nama. Manakala mahal pula ialah frasa adjektif. Okey. Manakala yang ketiga, yang keempat pula ialah buku projek ideal. Buku projek ideal ni ialah frasa nama. Manakala tebal ni pula ialah frasa adjektif. Dan yang terakhir sekali ialah ilustrasi dalam buku projek ini ialah frasa nama. Manakala cantik-cantik pelaka ialah dia punya predikat. Iaitu dia punya frasa adjektif je lah. Dan yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali ialah frasa nama dengan frasa sendi nama. Dan kamu lihat kat sini, ayat-ayat yang dibina dengan menggunakan frasa nama sebagai subjek, manakala frasa sendi nama sebagai predikat. Contoh dia surat itu. Kamu tengok sini surat itu, dia mesti sampai itu. Tak boleh kata, kalau kamu nak mengenal pasti subjek, mesti sampai surat itu. Tak boleh kata surat saja. Kat sini frasa sendi nama ialah dari London. Okey. Manakala yang kedua pula ialah buku-buku misteri itu. Ialah frasa nama. Manakala daripada, kamu tengok kata sendi ni, kata sendi ni, daripada abangku ialah frasa sendi nama. Yang ketiga jurulatih, juruterbang pelatih ialah frasa nama. Manakala ke dewan
simulasi kapal terbang. Kamu tengok penggunaan kat sini. Ialah frasa sendi nama. Manakala yang keempat pula ialah latihan simulasi itu. Okey, frasa nama. Manakala dia punya frasa sendi nama dia ialah untuk, ada penggunaan perkataan untuk di sini, untuk juruterbang pelatih. Okey, dan yang terakhir sekali ialah kawasan segitiga bermuda, ialah subjek, manakala iaitu frasa nama, manakala di tengah, perkataan di kat sini ialah frasa sendi nama. Okay, ini adalah contoh-contoh. Ada 4 frasa pola yang kamu kena faham. Sebabnya ada soalan yang berkaitan tentang ni dalam kertas kedua. Okey, itulah kita dah selesai di situ. Cikgu dah kongsikan dengan kamu dengan tu. Dan kita pergi kepada, sekejap cikgu akan kongsikan dengan kamu. Sekejap. Cikgu nak kongsikan dengan kamu ada bahan yang lain yang boleh kita, sekejap kamu kena tunggu sekejap. Okey, yang ni cikgu buka satu bahan dahulu bahan. Kamu boleh lihat di sini dahulu. Sekejap Ikuti Shopee tawaran TV 99 berhubung dengan selebriti kunci. Ada bahan yang lain Ini pula. Voucher untuk dan main guna Shopee buat perlawanan. Kita nak kena skipkan iklan ni. Okay, kamu lihat kat sini kamu. Jadi kalau kita lihat peralatan yang kita gunakan, ada dia punya syarat-syarat ataupun kaedah-kaedah yang penggunaan peralatan tersebut. Jadi kalau kita kena patuh kepada peraturan ataupun syarat-syarat yang kita gunakan alat tersebut. Jadi kalau alat untuk mengukur suhu contohnya, suhu yang sepatutnya adalah 36.6 sehingga 37.2 itu suhu normal. Jadi dengan gunakan peralatan tu, kita dapat kesan kalau ada seseorang tu demam ke tidak. Dan juga kalau kita lihat kepada gejala yang biasa kita tahu ialah demam, batuk, sesama, cerit-berit dan juga sesak nafas. Tetapi gejala yang kita tak perasan ada kalanya ialah keletihan, kelesuan itulah satu gejala. Dan juga hilang dia deria bau dan deria rasa. Itu pun ialah satu gejala. Jadi kalau ada mereka yang datang contohnya ke pejabat ataupun ke mesyuarat itu, mereka kalau kita ambil suhu normal, dia tak ada kesan pada suhu tersebut. Tetapi mereka ada kelesuan dan juga ada hilang deria bau dan juga rasa. Itu juga adalah gejala yang tidak kita maklum. Jadi adalah penting kalau kita ambil tindakan, kalau kita ada gejala-gejala yang nyata contohnya demam dan sebagainya, kita pakai mask dan pastikan kita duduk di rumah, jangan datang ke pejabat. Dan hari itu di mesyuarat di JPM pun, pegawai tersebut yang datang untuk mesyuarat, dia tak ada gejala yang nyata, contohnya demam ataupun batuk ataupun sesak nafas dan sesama. Tetapi hanya gejala yang kelesuan tu yang ada. Jadi bila ada gejala kelesuan, tulan yang diperlukan untuk menghadiri mesyuarat tu kena kita laksanakan ujian dan ujian tu positif. Jadi mungkin walaupun kita ada mesin ataupun peralatan untuk mengambil suhu,
tak semesti dia suhu yang normal tu tak ada gejala. Itu yang kita kena pastikan. Tetapi kalau ada gejala, pastikan jangan datang ke pejabat langsung. Okey, terima kasih. Kita lihat kat sini. Ini selalu kita selalu apa ni? Selalu lihat orang ni dekat kita punya kaca TV kita selalu. Dan apa yang cikgu pasti kamu tahu apakah topik yang dibincangkan oleh pengarah tu ketua pengarah tu sekejap cikgu terlihat dahulu apa yang kita nak bincangkan sekejap. Mana pula cikgu punya itu sekejap. Proses terangan. Okey. Okey, kamu lihat kat sini, cikgu ada kongsi dalam pagi tadi, tengah hari tadi. Bahan tadi dengan YouTube sekali cikgu ada kongsi dengan kamu. Cikgu tak pasti kamu ada buka ke, tak pastilah Tapi kalau cikgu hantar tu sepatutnya kamu baca dahulu baca dahulu, tidak buang masa cikgu hantar Kamu tak mengambil berat tentang bahan yang diberi. Sebabnya bila kita masuk kelas sepatutnya kita kena baca dahulu sebelum kita masuk kelas, barulah kita faham apa yang berlaku dalam kelas. Itu cikgu punya pesanan sebelum masuk kelas mesti membaca apa yang diberi. Dan kamu lihat kat sini, soalan ni ialah praktis ke-7. Praktis ke-7 ni ialah berkaitan dengan tentang wabak wabak COVID-19 yang masih lagi melanda negara kita dan di seluruh dunia. Dan di soalan ni ialah huraikan pendapat anda tentang langkah pencegahan COVID-19. Dan panjangnya adalah lebih kurang 150 hingga 200 patah perkataan. 150 hingga 200 patah perkataan. Dan kamu lihat kat sini pada skrin cikgu ni, kamu fokus kepada sini yang ini sebagai tambahan saja, tapi fokus kepada yang sebelah kiri ni. Iaitu COVID-19 ni dia kata amalkan norma baru. Elakkan 3S. Sesak, sempit dan sembang dekat. Ini ialah kita sepatutnya elakkan Dan seterusnya kita kena wajib memakai pelitup muka semasa kita berada di tempat awam dan juga di ruang tertutup yang bercampur dengan banyak orang. Ini ialah perkara yang kita kena ingatkan diri kita juga. Dan juga kalau kita berada di kawasan-kawasan macam ni, kalau kita berada di kawasan masjid, di surau, di rumah ibadat kalau orang yang bukan Islam, rumah ibadat bukan Islam, di majlis sosial, pengangkutan awam, zoo, tempat-tempat ini ialah kawasan tumpuan pengunjung. Mereka datang dengan ramai ni kawasan-kawasan ni. Dan oleh itu kita hendaklah mengamalkan perkara-perkara yang tadi kamu lihat kat sini. Perkara-perkara itu ialah elakkan 3S, kita kena pakai pelitup muka, dan juga dalam kat sini dia nyatakan segala maklumat itu tentang SOP kita boleh layari dekat www.mkn.government.my. Ini ialah dia punya sebenarnya ringkas je. Dan apa yang cikgu nak kamu buat sekarang, kamu boleh tulis kamu boleh tuliskan dalam kita punya Google Chat tu, tuliskan tentang pendahuluan. Cikgu boleh bagi dia punya, kamu lihat kat sini. Cikgu dah bagi dia kat sini, cikgu ada buat dia punya rangka sedikit. Tulis tentang pendahuluan.
Yang ni adalah karangan yang berbentuk pendapat. Ini adalah beberapa isi-isi yang kamu boleh tulis dalam pendahuluan. Pertama, cikgu tulis isi sini ialah COVID-19 ditemukan pada Disember 2019. Dan menyerang seluruh dunia. Yang siapa yang menyerang? Virus yang menyerang dan ramai yang mati. Dan apakah langkah-langkah pencegahan bagi mengelakkan penularan COVID-19? Okay, sekarang ni cikgu kamu buat, cikgu nak semua pelajar, cikgu tulis kat sini sebagai arahan, semua pelajar hendaklah menulis pendahuluan. Pendahuluan dalam kita punya Google Chat, dalam Google Chat. Tulis kat situ tulis dalam lebih kurang dalam 4 ayat ke 5 ayat lah, 5 ayat. Tulis kat situ dan daripada situ cikgu boleh lihat lah kamu tulis tentang dia punya pendahuluan dia. Kamu boleh mula sekarang. Tentang pendahuluan saja, tentang cikgu harap kau faham, cikgu dah bagi tadi dengan ada satu video tadi. Lepas itu tentang dia punya tu tentang betul. Alia, tuliskan tentang pendahuluan tentang COVID-19. Betul. Tulis pendahuluan saja. Okey, cikgu nampak jawapan jangan okey. Okey, cikgu baca jawapan apa yang ditulis oleh Putri Maisarah. Okey, kita lihat dulu apa yang ditulis kat situ. Dia kata tahun 2020 digemparkan dengan wabak COVID-19 atau nama penuhnya coronavirus yang mula merebak secara drastik di seluruh dunia sejak akhir-akhir tahun 2019. Wabak ini berasal daripada Wuhan, China sebelum menjadi musuh utama seluruh dunia kerana penyakit-penyakit ini mudah disebar melalui udara dan sentuhan. Sebelum sains
perubatan sempat mengenali musuh gaib ini dengan lebih spesifik. COVID-19 telah meragut jutaan. Apakah langkahnya? Okey, yang ni cikgu tak pasti kamu okey, cikgu nak kamu tuliskan apa yang cikgu tulis kat sini Yang lain tu boleh cuba. Itu apa yang ditulis oleh Putri. Kamu boleh seorang lagi, cikgu nak seorang ambil isi cikgu kat sini. Ambil isi cikgu kat sini Tuliskan apa yang cikgu tulis kat sini. Apa ni Maisarah kamu boleh pendekkan kamu boleh komen cikgu. Komen cikgu boleh pendekkan lagi. Pendekkan lagi. Sebabnya terlalu panjang kat situ terlalu panjang. Sebabnya kamu kita lihat balik soalan tu. Kita balik soalan ni, kita lihat kat sini soalan ni. Kita lihat balik soalan. Okey, kamu lihat kat sini dia punya soalan ni sebenarnya tak terlalu panjang. Apa yang kamu kena tulis kat sini soalan ni, panjang huraian hendaklah antara 150 hingga 200. Tak apalah kamu cuba tu tak apa. Jangan tak payah buatlah. Jangan masa Ni cikgu punya komen komen yang kamu buat ringkas sikitlah, ringkas supaya padat. Okey. Tak apa, kamu dah cuba tu, terima kasih. Okey, lepas itu okey, kamu tengok kat sini isi cikgu yang lain apa macam mana kamu nak buat tu. Yang ni cikgu dah seorang dah tengok dah. Okey, pendahuluan dah. Dan kita pergi kepada dia punya perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua apa yang tu? Okey. Okey, yang ni daripada Delvi. Cikgu baca dia punya Delvi ni. Dunia pada hari ini telah dilanda oleh wabak penyakit yang telah ditemukan pada Disember 2019. Wabak ini sudah menyerang di seluruh dunia. COVID-19 sedang menyerang penduduk bumi dan menyebabkan ramai orang telah terpogan. Persoalannya, apakah langkah-langkah pencegahan? Okey, yang ini bagus. Okey, yang ini kamu berdasarkan apa yang cikgu tulis kat situ Okey, tak apa. Okey, mana yang Okey, kita pergi kepada perenggan yang kedua ni. Perenggan yang kedua ni kamu lihat kat sini. Ini perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua, ini ialah isi-isi yang cikgu bagikan Okey. Kamu tengok sini, apakah langkah yang pertama kat sini? Langkah yang pertama ialah kita kena pakai pelitup muka. Ini berdasarkan apa yang kita dah ambil daripada petikan tadi. Ketika rumah, tempat yang tempat padat contohnya, kita kena elakkan. Okey. Ramai orang, kalau kita tempat ramai orang, yang ni ialah cikgu ambil daripada sini. Daripada petikan ni. Daripada petikan kat sini. Kamu tengok sini. Daripada petikan. Cikgu harap kamu nampak daripada petikan. Okey. Daripada sini kamu tengok sini. Orang ramai kena pakai pelitup muka. Ni semualah dekat dekat dengan petikan kat sini. Okey. Lepas itu tu perenggan yang pertama. Perenggan yang perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua, lepas tu perenggan yang ketiga, mengamalkan jarak sosial. Kita boleh lihat kat sini. 3S ni elakkan. Daripada sini juga. Lepas itu yang terakhir sekali kita lihat kat sini ialah cikgu tulis kat sini ialah keempat ialah berkunjung. Kita kena elakkan 3S tempat yang ni dan akhir sekali ialah dia punya penutup dia. Ini saja. Lebih kurang berapa patah tadi? 100 hingga berapa tadi? Lebih kurang 150 sampai 200. 100
50 patah perkataan. Okey, 150 150 patah hingga 200. Okey, 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, patah. Okey, 200 patah perkataan. Ini contoh cikgu bagi Cikgu dah bagi contoh yang tu. Okey, kita dah buat yang dua punya ni. Okey, kita dah bincang tadi sikit. Dan akhir sekali kita buat ada latihan ni. Latihan yang terakhir. Okey, latihan terakhir ni ialah sebenarnya adalah soalan SPM. Soalan SPM. Okey, soalan SPM kamu lihat kat sini. Kita buat bahagian ni kita buat bahagian yang kertas kedua ni. Okey, kamu lihat kat sini. Okey, cikgu nak kamu buat bahagian kesalahan ejaan ni. Kesalahan ejaan. Kat sini yang ni nombor C ni C. Kita buat yang ni dulu. Okey, kita buat yang C ni. Okey, dekat sini ada kesalahan ejaan di sini. Dan juga dari segi kesalahan imbuhan. Imbuhan kamu boleh cari. Setiap ni ada dua kesalahan di sini. 1, 2 dan 3. Tulis jawapan tu dekat kita punya Google Chat. Cikgu boleh besarkan tak? Tulis dalam Google Chat Okey. Cikgu boleh besarkan. Okey, cikgu besarkan yang diam. Okey, nampak tak sekarang cikgu dah zoom kan? Okey, cikgu dah zoom kan Okey. Okey, ada jawapan ni cikgu nampak ni ada jawapan beberapa daripada kawan kamu kat sini. Okey, kita check dulu. Nombor 1 ni kawan kamu ada kata tentang tanah air. Ini ialah kesalahan ejaan sebenarnya ejaan. Kita type kat sini. Tanah air tanah air. Tanah air ni cikgu nampak jawapan daripada siapa ni? Cikgu nampak jawapan daripada cikgu tak nampak seorang pun tak. Tanah air Fatin. Fatin dia kata tanah air dan kita jarakkan. Kita jarakkan tanah air. Itu dia punya dia punya kesalahan dia okey. Lepas itu satu lagi. Mengawas tidak. Salah. Ada satu lagi yang salah dekat
kesalahan imbuhan. Imbuhan pada nombor 1 ni. Nombor 1 ni ada kesalahan imbuhan. Nombor 1 ni ada kesalahan imbuhan. Jangan buat nombor 2 dulu, buat nombor 1 dulu. Kita tak habis lagi pun nombor 1. Soalan nombor 1 tak habis pun tentang imbuhan. Soalan yang kedua ni kamu kata ialah tolong su ni ejaan juga. Pega long sol. Ejaan ni ialah ke long sol, betul. Dia punya tu kamu okey, yang ni Begum Begum dia kata kat sini, kamu tengok sini Okey, Begum kamu kata pengembangan nombor 1 ni okey, pengembangan. Apa kamu ganti dengan apa Begum? Perkembangan, betul. Okey. Pengembangan ganti dengan perkembangan, betul. Okey. Yang nombor 2 ni cikgu nampak siapa punya jawapan mengawas. Mengawas tu nombor 2 tu. Mengawas Mengawas, okey. Mengawas. Okey, Ikmal pun dah jawab, Fatin pun dah jawab. Okey, kita ikut. Okey. Kat sini okey, mengawas Ini cikgu bulatkan dulu. Okey, mengawas kat sini. Okey, dekat sini kita letak kat sini mengawas. Okay, mengawaskan sepatutnya mengawasi, betul. Sepatutnya ialah mengawasi. Okay. Okay, kita dah selesai di situ. Lepas tu kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Apa pula ni? Sekejap. Okay, soalan yang ketiga. Perusahaan, betul. Perusahaan, betul. Menceburkan, betul. Okey, nombor 1. Okey, yang ni Alia, dia tulis kat situ ialah proaktif. Okey, proaktif ni okey. Proaktif. Okey, proaktif kita dekatkan proaktif okey. Kita dekatkan iaitu proaktif. Okey. Lepas tu satu lagi imbuhan. Imbuhan ni cikgu nampak daripada 2 orang. Maisarah dengan Begum Okey, cikgu nampak jawapan dia. Okey, dekat sini jawab kat sini. Imbuhan keusahawanan ni usahawan ni. Ini salah. Okey, kita lihat kat sini. Usahawan. Okay, sepatutnya kita gantikan dengan keusahawan. Okay, itu dia punya jawapan dia lah. Keusahawanan okay, salah. Okay, cikgu rasa itu je yang apa Okay, kita dah selesai soalan yang C soalan C. Okay, kita pergi kepada soalan yang bawah ni pula Okay, kamu tengok sini.
Kat sini dia punya istilah yang salah. Okay, ada satu istilah yang salah dan satu lagi kesalahan tata bahasa yang salah. Empat orang terbunuh. Betul. Empat orang terbunuh itu betul, betul. Dia punya struktur dia betul. Empat orang terbunuh betul. Ini betul. Istilah, kamu kena tahu istilah. Istilah ialah perkataan yang tidak sesuai digunakan. Dan satu lagi ialah dia punya tata bahasa yang salah. Penggunaan macam kata sendi yang salah digunakan. Tak, nombor satu. Buat nombor satu dulu. Nombor satu pun tak selesai. Okey, cikgu nampak jawapan daripada Delvi. Kita lihat kat sini di antara pertempuran di udara. Kamu tengok kat sini Ini tata bahasa ada yang salah ni. Okey. Ini tata bahasa Kamu tengok sini. Di antara. Di antara ni dah salah dah. Apa yang kena buat? Apa yang kamu kena buat di antara tu? Kamu dekatkan, betul ke dekatkan? Adakah dekat ke macam mana? Dekat, cikgu. Ya? Bukan dekat. Bukan jawapannya bukan kamu dekatkan di antara tak boleh dekatkan. Kamu kena apa? Apa yang kamu kena bukan dekatkan. Kita kena apa? Kamu tengok sini bukan. 4 orang terbunuh dalam pertempuran. Betul. Kita buangkan di. Kita gugurkan di. Cuma tinggal antara saja. Betul. Kita gugurkan. Kalau cikgu terima jawapan daripada Puteri, Maisarah, kita buangkan di situ. Ini ialah kesalahan. Kesalahan ni kesalahan tata bahasa. Kesalahan tata bahasa. Mana pula dia punya kesalahan istilah. Mana pula kesalahan istilah. Nombor 1, kesalahan istilah. Perkataan yang tidak sesuai digunakan. Betul. Pertempuran. Kamu tengok sini istilah yang tak sesuai. Perkataan tak sesuai digunakan. Okay, kalau Masyarah, apa yang kamu nak ganti? Pertempuran nak ganti dengan apa? Pertempuran nak ganti dengan apa? Ganti dengan apa? Kamu tengok situ. Kalau dua pesawat bertemu dekat atas, pelanggaran pun tak sesuai. Dia
bukan bercemaran lagi tak boleh. Bukan peperangan pun tak boleh. Dia belaga ke atas, apa dia panggil tu? Belaga dekat atas. Aksiden dekat atas lah, aksiden. Pelanggaran kat atas, apa dia panggil tu? Dia apa dia panggil? Betul. Jawapan daripada Fatin. Pertembungan. Itu ialah kesalahan istilah. Kamu kena tahu itu ialah kesalahan istilah. Kamu kena tahu apakah dia istilah dan apakah dia kesalahan tata bahasa. Okey, soalan yang kedua, banyak permintaan hotel terpaksa pelanggan batalkan kerana mereka bimbang tentang wabak virus COVID-19. Ia tak sesuai digunakan, iaitu istilah. Satu lagi dia punya struktur ayat tu tak sesuai. Wabak, betul. Wabak ni betul. Wabak tak ada masalah Wabak ni tak ada masalah. Okey, banyak permintaan. Okey. Cikgu nampak jawapan daripada Alia Alia dia kata banyak permintaan. Okey, kamu tengok sini. Istilah dah betul kan, kamu dah cari kat situ dah. Ada satu perkataan yang tak sesuai digunakan. Dekat sini. Ada satu perkataan yang tak sesuai digunakan. Okey, permintaan. Permintaan kamu ganti dengan apa? Betul. Tempahan. Kamu gantikan dengan kamu gantikan dengan tempahan di sini. Tempahan. Lepas tu satu lagi. Tadi cikgu nampak tadi jawapan daripada Devi ni. Okey, Devi. Jawapan Devi tu cikgu dia bulat kat sini, betul. Struktur ayat tu tak betul Kamu tengok sini. Pelanggan batalkan. Okey. Kita lihat dia apa pelanggan batalkan kamu tengok sini. Pelanggan batalkan. Apa yang Devi dia tulis bukan, Devi punya jawapan betul. Dibatalkan oleh pelanggan. Dibatalkan oleh pelanggan. Betul jawapan. Ya? Teruskan kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, Badan Perpustakaan di negeri perlu mendekati masyarakat tentang menghabiskan masa terbuang di perpustakaan. Okey, yang ni ialah yang ni Fatin ni Fatin dia kata tentang. Ini ialah kesalahan tata bahasa yang betul. Tentang ni kita ganti dengan yang. Okey, tentang ganti dengan yang. Satu lagi. Satu lagi perkataan. Dia punya perkataan tu istilah yang tak sesuai digunakan. Istilah yang tidak sesuai digunakan. Betul, terbuang.
Terbuang kita ganti dengan apa? Alia, bukan tak boleh. Mana boleh dibuang? Takkan kita tentang menghabiskan waktu dibuang. Yang perkataan yang sesuai lagi. Lapang, lagi. Yang ter apa? Terluas mana? Ter apa? Terbiar. Terbiar tak boleh. Mana boleh terbiar? Yang ni jawapan yang paling tepat sekali. Maisarah. Dia kata terluang. Terluang maksudnya dia ada masa lah untuk melakukan kerja dia. Okey, terima kasih kita dah buat latihan tadi. Okay, tadi kita ada bincangkan beberapa soalan tadi Kamu kita dah buat soalan ni. Lepas itu kita ada buat tentang, tadi cikgu ada terangkan kamu pertama kamu kena ingat tadi Yang pertama tadi cikgu ada terangkan kamu tentang ni, subjek dengan predikat semua. Ini ialah pola-pola ni sebenarnya, pola nama ada 4 pola kamu kena ingat. Pola 1, pola 2, pola 3 ini ialah benda yang kamu kena tahu. Kamu kena ingat. Pertama cikgu dah ajar kebun ni. Selepas itu nombor 2 cikgu terangkan kamu tadi tentang karangan tadi karangan tadi mana cikgu tadi? Karangan yang ni karangan ni. Cikgu pun kamu pun dah tulis dia punya dah tuliskan dia punya perenggan pendahuluan dan itu. Dan yang terakhir sekali kita ada bincangkan tentang yang ni lah, tentang kertas kedua. Kita bincang 3 perkara pada malam inilah. Okey, cikgu harap semua faham apa yang kita dah belajar. Dan cikgu kalau ada soalan bolehlah bertanya. Okey. Cikgu harap mana pula cikgu ni. Okey, ada sebarang soalan sebelum cikgu tamatkan kelas kita pada malam ini? Ya, ada cikgu. Tak ada Okey, terima kasih semua kerana mengambil bahagian dalam kelas ini. Terima kasih banyak dan jumpa lagi. Selamat malam dan Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama.